Hari ini kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey Mas, nampaknya semua guna MOE. Jadi kalau saya guna Google Classroom tu boleh tak kalau saya beri tugasan guna Google Classroom? Boleh ke? Boleh, cumanya kalau tahun-tahun lepas saya guna Google Classroom, hanya beberapa orang saja yang hantar tugasan. Jadi sekarang ni saya lebih berminat pada guna Telegram lah. Sebab awak boleh buat kerja, ambil gambar, send pada saya terus direct. Tak payah guna login dah. Tak payah nak install lah. Okay, dah. So, saya nak pergi sana . Okey, masih lagi tajuk minggu lepas iaitu kerintangan. Cuma minggu ni saya nak kita nak perluaskan lagi pemahaman kita berkenaan dengan cara untuk mengira jumlah rintangan berkesan, jumlah bacaan emitter, bacaan voltmeter. Okey. Contoh kalau soalan nombor 47 ni, rajah menunjukkan sebuah litar elektrik. Awak nampak tak? Nampak dengan jelas tak soalan ni? Nampak. Okey. Di sini dia ada dua emitter yang dipasang dalam satu litar, iaitu emitter pertama dengan emitter yang kedua. Emitter pertama, emitter kedua. Okey. Soalan dia, apakah apabila bacaan emitter 6 ampere, A1 ni 6 ampere, dia kata sini bacaan 6 ampere. Berapakah bacaan emitter 2, A2? Berapa bacaan A2? Kalau tengok litar ni, awak faham tak? Awak faham tak tengok litar ni? Bersiri. Litar tu adalah litar selari ke bersiri? Bersiri. Litar ni adalah litar selari. So kalau tak tu awak boleh lukis balik. Lukis balik bateri duduk atas. Okey. Duduk atas, disambung secara selari. 1, 2, 3. Disambung secara gitu. Sini 2 ampere, sini 4 ampere, sini 8 ampere. Okey. Kalau bacaan A1 tu duduk sini, A1 adalah 6 ampere. Berapa bacaan A2? A2 tu dekat 8 ohm sini. A2. Okey. Jadi kalau litar selari, litar tu adalah litar pembahagi arus. Tak? Litar tu membahagi arus. Maksudnya 6 ampere ni dia sampai sini dia akan bagi sini sikit, terus sini sikit, sini sikit, sini sikit. Dia bagi. Tapi sikit itu banyak mana? Okey. Jadi kalau kita nak tahu, kita kena guna rumus pembahagi arus. Rumus pembahagi arus tu V dah. I3. Okey. Kalau ni sini katakanlah sini I1, I2, I3. Tak? Ini I1, I2, I3 dah. So dia bagi dalam 6 jumlah dia adalah 6 ampere. Okey. I1 tambah I2 tambah I3 ni 6 ampere.
Cuma kita nak tahu banyak mana pergi ke I1, banyak mana nak pergi ke I2, banyak mana nak pergi I3. Jadi soalan ni dia tanya I3. So, kita letak I3 sama dengan R2 tambah dengan R1. Nah, per dengan R1 tambah R2 tambah R3. Darab dengan IS. IS tu adalah I sumber dia. Jumlah semua 6 ampere tadi lah. Kalau kita nak cari I2, kalau I2 sama dengan tadi kalau I3 tu R2 R1 lah. Kalau I2 jadi R1 tambah dengan R3 per dengan R1 tambah R2 tambah R3 darab dengan IS. Kalau nak cari I1 sama dengan R2 tambah R3 per dengan R1 tambah R2 tambah R3 darab dengan IS. Ni formula dia. Formula pembahagi arus nama dia. Okey, so kita nak I3. So I2 dengan I1 ni kita nak bakar lah. Jadi kita pun ambil nilai dia. Okey, berapa R2? R2 adalah 4 ohm. Tambah dengan R1, 2 ohm. Per dengan 8 tambah 4 tambah 2. So 8 tambah 4 tambah 2 darab dengan 6. So 4 tambah 2, 6 per dengan 8 tambah 4, 12. 12 campur 2, 14. Darab dengan 6. Okey. So berapa jawapan dia? 6 kali 6 bahagi 14. 36 bahagi dengan 14. So jawapan dia 2.57 ampere. Ada tak dalam jawapan dia? Tak ada pula. Enam ampere dulu. Betul dah. 2, 4, 8. Sekejap. Kat mana silapnya? 6 bahagi 14. Sekejap. So try kita kira I2 pula. I2 sama dengan 8 campur 2, 6. 8 campur 2, 10. 10 per dengan 14 darab dengan 6. So jawapan dia 10 bahagi 14 darab dengan 4.28, 4.29 ampere. Kalau ikut betul dah kan? Pembahagi arus. Okey, mungkin soalan ni jawapan dia tak ada. Jawapan soalan bagi soalan ni. Okey, kita cuba soalan lain. Sekejap, saya cari soalan. Cari V, cari A. Okey, soalan nombor 46. Rajah menunjukkan sebuah litar elektrik apabila bacaan emitter A1 adalah 12A, sini 12 ampere, berapakah bacaan emitter A2? Okey, kalau A2 ni maksudnya I2 sama dengan R1 per dengan R1 tambah R2 darab dengan IS.
So R1 dia adalah 2 per dengan 6 campur 2, 8 darab dengan 12. Dua, 12 bahagi dengan 4. 3. So jawapan dia 3 ampere. 3 ampere. Dalam soalan saya beri pada awak hari tu, ada dah soalan mirip gini. Cuma awak selesai tu dalam banyak kaedah. Betul awak selesai tu, awak dapat 0.333, 0.666. Betul awak cara awak selesai tu. Cuma awak selesai tu dalam kaedah yang kena perlu mikir sikit. Maksudnya dia ada guna kaedah jalan belakang, jalan depan tak. Jadi kalau sebenarnya untuk rumus pembahagi arus, inilah rumus dia. I2 sama dengan R1 tambah per dengan R1 tambah R2. Kalau soalan pembahagi voltan pula contohnya macam ni. Okey. Rajah 48 menunjukkan sebuah litar elektrik. Nampak Nampak tak ni? Hello? Nampak? Nampak tu. Nampak? Nampak. Bak senyap kan. Macam putus ke benda tahu. Kalau ada benda-benda awak boleh cross line lalu tanya lalu Okay. Bak senyap gitu. Rest. Okey. Kalau litar macam ni adalah litar sesiri. Sebab apa? Sebab dia sambungan dia terus ni. Perintang 1, perintang 2 disambung secara sesiri. Okey. Dia disambung secara sesiri, dia adalah litar pembahagi voltan. Kalau litar selari jadi litar pembahagi arus. So sini dia tanya berapa voltan? Voltan ni 6 volt. Dia akan membahagi antara 1 dengan 4 ni, dia bahagi voltan dia. So berapa dia pembahagian dia tu? Kalau ikutnya jumlah dia adalah sama. Kita boleh tambah. Kita boleh tambah je. Ni tambah ni sama dengan 6. So rumus dia sini adalah V1, katakan ni 1, sini 2. Okey, V1 sama dengan R1 per dengan R1 tambah R2 darab dengan VS, V sumber Hak tadi, kalau I1 R2 per dengan R1 tambah R2. Tu beza dia. Okey, jadi R1 dia adalah 4 per dengan R1 tambah R2, 1 tambah 4 jadi sama dengan 5 darab dengan 6. Okey, sama dengan 4 bahagi 5 darab 6. So jawapan dia adalah 4.8 volt. Daripada 6 volt tu 4.8 dia dapat. So jawapan sini adalah 4.8 volt. So jawapan dia adalah ni, D, 4.8 volt. Okey, nombor 49 ni pula, rajah menunjukkan sebuah litar elektrik. Berapakah beza keupayaan merentasi perintang 2 ohm? Perintang 2 ohm maksudnya dia letak voltmeter sini. Voltmeter. Berapa bacaan voltmeter tu? Okey. Jadi daripada litar ni awak kena convert litar ni kepada litar macam ni. 1, 2. Tak. Sini 2 ohm. Hak sini ni. Daripada 8 ohm dengan 8 ohm ni kita kena gabung biar dia jadi satu je perintang. Nak gabung tu kita kena guna rumus rintangan berkesan
1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. So, sini 1 per 8 tambah 1 per 8. Tak? Okey, jadi 2 per 8 bersamaan dengan 1 per 4. Jadi jumlah rintangan dia, R dia adalah 4. So, 8 gabung 2 ni dia jadi 4 ohm sini. Boleh? So, 12 volt bateri tu akan membahagi. Dia tanya berapa yang dapat yang merentasi 2 ohm ni. Jadi kita nak kira guna rumus pembahagi voltan V1 sama dengan R1 per dengan R1 tambah R2. Untuk bagi litar saya lukis, baru lukis ni. So, R1 dia adalah 2. Di sini darab dengan VS. Okey. 2 bahagi dengan 2 campur 4, 6 darab dengan 2, 12. So 2 darab 12, 24 bahagi 6 sama dengan 4 volt. So jawapan sini adalah B, 4 volt. Itu cara pengiraan dia. Ya. Boleh. Okey. Kita tengok soalan nombor 50. Dia kena banyak latihan ni. Okay, Rajah menunjukkan sebuah litar elektrik. Berapakah bacaan voltmeter apabila suis dihidupkan? Voltmeter ni. Dia nak soalan ni. Berapa bacaan voltmeter tu? Berapa? Okay. Jadi litar tu, kalau kita tengok separuhnya litar litar dia lah. Separuh dia adalah litar selari. Sini selari. Ni. Sebab dia gabung 2 gini ni selari. Lepas tu dia sambung satu lagi dengan 8 ni sesiri. Okey. Jadi litar ni kita kena convert jadi macam ni pula. Satu bateri sambung kepada yang 2 ni kita gabung dia jadi 1. Sambung dengan 8 ohm. So soalan dia, voltmeter tu duduk kat sini. Okey, sini 8 ohm. Okey, daripada litar ni saya convert di sini. Okey, 8 ohm tu duduk kat sini. Okey, jadi dua perintang ni bergabung menjadi satu. Cara nak gabungkan dia, kita guna rumus rintangan berkesan bagi litar selari 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okey, 1 per R sama dengan 1 per 5 tambah 1 per 20. Jadi 1 per R sama dengan 1 per 4. 1 per 4. 1 per 4. So R dia sama dengan 4. Sini 4 ohm. Okey. Bila dah dapat litar macam ni, barulah kita boleh guna litar pembahagi voltan. Rumus pembahagi voltan. Kita nak kira V1. Okey, kita V1 sama dengan R1 per dengan R1 tambah R2 darab dengan VS. Okey, R1 dia adalah 4 yang baru kita kira ni. Lepas tu R1 tambah R2, 4 campur 8, 12 darab dengan bateri dia 6 volt. 6 V. Okey. Jadi 4 per 12 darab dengan 6 bersamaan dengan 2 volt. 2 volt. So, daripada 6 ni, hok pergi sini 2 volt. Hok pergi sini 4 volt. Nah, jawapan dia adalah 2 volt. Okey.
Hak ni pula, soalan nombor 51 ni, rajah menunjukkan sebuah litar elektrik. Apabila bacaan emitter 2 ampere, berapakah beza keupayaan merentasi perintang X? Okey. Sini 2 ampere. Okey, kalau litar sesiri, arus dia adalah sama. Dia mari dekat perintang pertama ni 2 ampere, perintang kedua pun 2 ampere juga. Tak? Tapi soalan tu nak beza upaya. Dia nak tanya berapa nilai voltan yang merentasi X. Okey. Nilai voltan yang merentasi X adalah hasil tambah yang merentasi X. Jumlah semua tolak dengan merentasi 3 ohm ni. Okey. Cara dia, kita guna rumus V sama dengan IR. Okey. Okey. Yang 3 ohm ni, kita boleh kira arus dia adalah 2, R dia adalah 3. Okey, 2 darab 3, 6. Betul tak? 6 volt. So daripada 9 ni, 6 volt dah pergi sini. So yang merentasi X adalah 3. berapa? 3 volt. Kau kena betul-betul kena faham berkenaan dengan hukum rintangan arus. Nah, okey, kita tengok selagi contoh dia. Mana soalan hak arus pula. Okey. Soalan nombor 45. Rajah menunjukkan sebuah litar elektrik. Nampak bolok, saya print screen. Okey. Saya nak kat soalan ni. Okey, saya paste sini. Sekejap Okay, saya buat lagi soalan ni. Okey, baik. Okey, sini rajah 45 menunjukkan sebuah litar elektrik. Berapakah bacaan emitter apabila switch dihidupkan? Bacaan emitter. Dia nak cari bacaan emitter yang merentasi ni. Okey, daripada litar gini complicated tau. Complicated sangat. Jadi saya pun nak ubah dia. Jadi litar macam ni. Bateri. Sini 2 ohm. Lepas tu sini saya gabungkan sini ni. Ni. Ni 2 ni. Saya nak gabung jadi 1. Okey. Macam mana nak gabung? Saya pun elak dulu. Okey. Lepas tu sambung lagi pada 2 ohm. Barulah litar tu lengkap. Okey. Kita nak cari kat tengah ni. Jadi guna rumus rintangan berkesan 1/R sama dengan 1/2 tambah 1/2. So 1/R sama dengan 1/1. Okey. Jadi R dia adalah 1 ohm. So jumlah sini adalah 1 ohm. Okey. Baru kita boleh kira nilai arus yang mengalir. Nah, melalui dia tak? Jadi guna rumus V sama, kenapa? Kita guna pen biru. V sama dengan IR. Okey. V dia 12. I kita nak cari. R dia adalah
jumlah rintangan. So kita tambah 2 tambah 1 tambah 2. So jumlah dia adalah 5. 5. Okey kan? So maka I sama dengan 12 per dengan 5. So 12 bahagi 5 adalah 2.4. okey 2.4 ampere. Okey, 2.4 tu maksudnya dia lalu sini 2.4, sini pun dia lalu 2.4, sini pun dia lalu 2.4. Tapi kita tengok balik sini ni dekat out ni. Okey. Dia lalu tak 2.4 sini, 2.4. Tapi sampai sini ada pecahan. Dia kena membahagi. Satu ke arah ni, satu ke arah ni. Jadi 2.4 tu dia membahagi. Membahagi tu, membahagi banyak mana? Masa ni lah. Baru kita kena guna rumus pembahagi arus. Iaitu I1. Guna pen warna hijau lah. I1 sama dengan R2. Nah, maksudnya kalau sini 1, sini 2, R2 dia 2 ohm lah. R2 per dengan R1 tambah R2 darab dengan IS. Dah. Boleh? Tapi untuk soalan ni, kita tak perlu guna rumus ni. Sebab apa? Sebab nilai dia adalah sama. Atas 2 ohm, bawah pun 2 ohm juga. Jadi maksudnya dia sama banyak, dia akan membahagi sama rata. So daripada 2.4 tu, dia membahagi sebanyak 1.2, bawah pun 1.2. So jawapan sini adalah 1.2 ampere. Boleh faham tak? Boleh faham. Okey. Untuk tahun awak ni, tahun yang pertama KSSN dijangkakan kertas 1 akan ada lebih banyak soalan pengiraan. Soalan pengiraan tu banyak pada bab kegravitian. Banyak dah bab kegravitian. Banyak dalam bab elektrik. Dalam bab elektrik banyak sangat pengiraan. Jadi awak kena mahir menggunakan rumus-rumus yang ada. Boleh? Boleh. Selesai bab pengiraan. So kita nak pergi ke seterusnya adalah kerintangan. Okey, rintangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Okey. Ada 3 faktor yang mempengaruhi rintangan. Okey, dawai tu kalau awak pergi kedai tau. Awak pergi kedai ada dawai yang nak sambung, katakanlah awak nak buat sambungan lampu. Okey, lampu kat rumah. So pergi kedai banyak dawai. Ada dawai yang besar, ada dawai yang kecil, ada dawai yang sederhana, ada dawai yang mahal, ada dawai yang murah. So apa beza antara dawai-dawai tu? Okey, beza dia adalah rintangan. Okey, katakanlah awak nak pasang aircon, boleh tak guna dawai kecil? Dawai halus dia awak guna, boleh tak? Macam guna untuk sambungan kata remote control tu, guna dawai halus kan untuk sambungan aircon, boleh tak? Boleh. Boleh. Awak guna on switch aircon je, off. Bakar lalu. Sebab apa? Sebab dawai kecil mempunyai rintangan yang tinggi. Aircon perlukan arus yang besar. Okey, arus yang besar. Jadi kalau kita guna rintangan tinggi, dia cepat panas. Bila dia cepat panas, dia akan cair. Sebab tu kalau awak tengok orang pasang aircon, dawai yang dia guna ada besar ni. Besar dia guna. Tak? Lepas tu nak guna lampu, kecil sikit. Okey. Kalau nak guna untuk alat elektronik, lagi kecil. Sebab elektronik ni tak guna elektrik yang banyak. Dia guna elektrik yang sikit je untuk menghidupkan litar tu saja. Okey. Kalau nak hidupkan litar yang besar, perlukan
dawai yang besar. Okey, faktor yang mempengaruhi dia yang pertama adalah panjang dawai. Panjang dawai. Okey. Panjang dawai. Okey. Antara dawai yang panjang dengan dawai yang pendek, mana satu yang lebih rintangan tinggi? Dawai pendek ke dawai panjang rintangan tinggi? Dawai panjang. Mestilah panjang tau. Macam kita nak pergi ke bandar contohnya, kita pergi ikut jalan jauh, mesti rintangan dia lagi tinggi. Ada batu lah tengah jalan, ada so macam-macam lah. So dawai yang panjang mempunyai rintangan yang tinggi. Okey. Lagi pendek, kalau katakan nak beli extension, awak beli extension yang pendek tu lagi bagus daripada extension yang panjang dari segi tu dia. Dari segi penggunaan dia. Kalau awak beli yang panjang boleh, kalau awak guna satu alat. Tapi kalau awak guna banyak alat, contohnya extension tu extension panjang dawai dia. Lepas tu awak guna untuk bakar roti, untuk oven, untuk mesin basuh. Dawai tu lama-lama dia panas, dia akan jadi cair. So kalau nak beli extension, beli yang pendek saja. Tapi extension ni tujuan dia untuk tarik daripada tempat yang jauh lah. Ada kaedah lain nak guna dawai yang panjang. Okey. Yang kedua, faktor yang kedua adalah luas keratan rentas. Luas keratan rentas tu maksudnya dawai gini, satu. Yang satu lagi ni besar. Keratan rentas tu ni. Ni. Okey. Maksudnya dawai halus dan dawai yang tebal. Hak mana rintangan lebih tinggi? Dawai halus ke dawai yang tebal? Tebal. Tebal lagi tinggi. Halus. Yang halus lagi tinggi. Macam kita masuk dalam satu lubang tak? Lubang kecil itu mestilah rintangan yang tinggi. Kalau kita masuk gua tu gua kecil je. Rintangan dia tinggi lah, kena masuk kena apa? Negak. Kena belik, kena negak baru boleh. Kalau gua yang besar tu kita boleh masuk selamba saja tak? Right. Yang ketiga, kerintangan dawai. Kerintangan tu maksudnya jenis dawai. Ada dawai yang berintangan tinggi, ada dawai yang berintangan rendah. Okey. Contoh dawai yang berintangan tinggi adalah tungsten, nikrom. Dia mempunyai rintangan yang sangat tinggi. Sebab apa rintangan tinggi? Dia cepat panas. Kalau kita nak buat apa, mentol, dalam mentol tu ada ni, mentol bulat contoh mentol bulat. Lukisan budak comel tak apa tau. So dalam ni ada gegelung. Gegelung. Okey. Gegelung tu dibuat daripada dawai tungsten. Okey. Dawai tungsten tu adalah dawai yang berintangan tinggi. Lagi kalau kita tak mau guna tungsten, kita boleh guna dawai lain, nama dia nikrom. Nikrom tu campuran nikel dengan apalah, karbon ke gitu. Dia campur dari rintangan tinggi. Kromium lah. Okey. Lepas tu pula, sebab apa dalam ni dia buat gelung-gelung-gelung gini. Dia buat macam gelung gitu. Sebab apa dia buat gitu? Dia nak whip panjang. Yang pertama dia nak whip panjang. Dia nak whip panjang tu tujuan dia rintangan bertambah. Bila rintangan bertambah, dia cepat panas. Bila dia cepat panas, dia akan mengeluarkan cahaya. Tapi sebenarnya kalau awak teropong lagi, dalam gegelung tu ada lagi gegelung. Sini pun gegelung juga sebenarnya. Sini gegelung. Dipanggil gelung dalam gegelung. Dia panggil gelung dalam gegelung. Maksudnya tujuan dia nak suruh benda tu panjang. Tujuan dia untuk menambahkan rintangan supaya dia cepat panas, dia cepat mengeluarkan cahaya.
Gitu. Tapi kalau kita pasang terlalu lama, apa akan jadi pada mentor tu? Betul. Panas. Disebabkan dia panas, Terbakar. dia boleh Terbakar. terbakar. Bila terbakar, dia akan cair dan dia akan melebur. Dia putus lah. Putus, maka mentor tu rosak. Cikgu contoh Ah. tu. Kalau Ah. kita tinggal rumah lama, Ah. lepas tu kita buka lampu lama. Lama sebabkan dia panas, lama-lama tu dawai ni dalam dia akan putus. Bila dia putus, solita tu akan putus lah, mati lah. Okay, I see. Okey. Lagi bila berlaku kilat, contohnya kilat, kilat. Ada arus yang berlebihan masuk. Arus tinggi masuk sini. Bila arus tinggi, dia cepat panas, maka kepanasan dia tu lebih daripada takat lebur, maka dia akan putus. Sebab tu banyak kilat, masa kilat, bunyi tu ada arus berlebihan mari, kebanyakannya mentor akan terbakar. Disebabkan oleh arus yang terlalu banyak. Dia tak berdaya dah, dia nak tampung, maka dia akan putus. Sebab tu lah dalam rumah kita ada satu box. Kalau masuk dalam rumah tu ada satu box. Dalam tu ada switch lah. Switch pemutus lita dia panggil. Ataupun fuse. Okay. Sebelum kalau berlakunya kilat lita pintas, sebelum arus tu sampai ke alat elektrik rumah kita, dia sampai ke switch tu dulu, maka switch tu akan tutup dulu untuk keselamatan. Jadi barang-barang dalam rumah kita akan selamat. Sebab apa? Dia sebelum sampai tu dia dah putus dah. Putus dah. So, kalau rosak pun rosak pada fuse tu saja. Fuse dalam kotak tu. Kita beli baru dalam RM3-4 tukar, boleh pakai semula. Okey, kalau zaman dulu, masa ingat lagi, masa rumah saya tu, masa saya lahir tu, tak ada lagi elektrik pada rumah saya. Lepas tu, saya dalam 4 tahun, 5 tahun, mak ayah saya masuk elektrik. Bila masuk elektrik tu, tak ada pun kotak fuse tu dalam rumah. Bila, masa saya dah jam 4 tu, saya ingat, bila ribut dan petir, berlaku kilat, pom. Yang rosak dalam rumah saya adalah peti ais, TV, sereka pun rosak. Rosak terus. Sebab apa? Sebab tak ada fuse tu. Kotak fuse. Kotak fuse tu adalah teknologi yang baru sebenarnya. Teknologi yang baru untuk menyelamatkan barang-barang dalam rumah kita. Sebab tu kalau nak beli fuse, kena beli hak mahal sikit lah. Sebab apa? Sebab dia nak melindungi alatan-alatan apa tu. Baik rosak RM3 daripada rosak beribu-ribu dalam rumah kita. Arus yang berlebihan ni bahaya. Okey, katakanlah saya guna laptop tiba-tiba hujan, kilat dan rumah saya tak ada kotak fuse tu. Maka arus yang berlebihan akan mari pada laptop saya dan laptop saya mungkin akan meletup. Dalam masa yang sama, saya yang tengah guna ni pun boleh terbakar sekali. Jadi benda-benda gitu jarang dah berlaku sebabnya adanya fuse kotak keselamatan. Okey. Seterusnya, banyak bebel. Okey, berdasarkan hasil keputusan eksperimen, kalau buat keputusan eksperimen, R melawan I menunjukkan bahawa panjang dawai bertambah, rintangan dawai juga bertambah. Okey. Rintangan bertambah atas panjang dawai juga bertambah. Kalau dawai itu semakin panjang, rintangan dia semakin tinggi. Okey, ini pula luas permukaan, okey, ataupun keratan rentas. Rintangan dia berkurang apabila luas keratan rentas bertambah. Okey, maksudnya dawai itu semakin besar, rintangan dia semakin kecil. Kalau awak tengok dekat tepi-tepi jalan lah, dawai-dawai nak hantar elektrik yang jauh. Okey, contohnya kita menggunakan elektrik daripada penjana yang terdekat adalah di Tasik Kenyir. Okey, daripada Tasik Kenyir ke tempat kita ni jauh juga. Okey, berpuluh-puluh batu juga tak. Jadi dia nak hantar elektrik daripada Tasik Kenyir, Kuala Berang ke Bungun, dia kena guna dawai yang tebal ataupun dawai yang keratan rentas dia besar. Okey, kalau dia guna dawai extension tu,
Mungkin sampai ke Aceh je. Elektrik dah habis. Disebabkan oleh banyak rintangan. Sebab tu kalau awak tengok tepi-tepi jalan, dia guna besar kabel-kabel dia. Bapuk Okey. tu. Lagi kita boleh kira kerintangan dawai. Okey. Kalau sebenarnya kalau kita nak beli kita nak beli suatu alatan, tak? Kita boleh dia akan ada label dekat belakang tu kerintangan. Dia akan tulis berapa kerintangan. Kalau orang yang bijak dia sebelum beli extension ke apa ke, dia tengok dulu, oh kerintangan ni tinggi. Kalau aku guna tak boleh guna pada alat-alat yang nak arus yang besar. Alat-alat yang menggunakan arus yang besar ni contohnya peti, aircon, tak? Toaster. Toaster tu pembakar roti. Lepas tu apa lagi? Heater. Heater. Jenis-jenis pemanas. Pemanas tu menggunakan arus yang besar. Sebab tu yang hot kecilnya adalah kipas, arus yang kecil. Mentol, lampu. Apa dia lagi? Ayung. Iron tu pemanas. Pemanas dia guna arus yang besar juga. Maksudnya kena guna dawai yang besar. Okay? Aircon. Jadi hot besar-besar. Jadi dia ada kerintangan. Jadi kita boleh kira kerintangan tu dengan menggunakan rumus ni. R sama dengan rho darab dengan L per dengan A. R tu rintangan berapa ohm. Okey, rho tu kerintangan. Kerintangan tu bergantung kepada jenis dawai yang kita guna. L adalah panjang dawai, A pula adalah luas keratan atas, luas permukaan dia. Okey. Aplikasi kerintangan dawai dalam sebuah periuk elektrik. Okey. Kalau dalam periuk elektrik ni, kalau awak tengok gini, elemen pemanas dia. Piring pemanas bertindak sebagai elemen pemanas. Ni piring ni. Ni piring. Ada satu, kalau buka dalam periuk elektrik tu ada satu piring. Dia letak gitu, dibuat daripada besi pemanas. Besi tu cepat panas. Maka kita letak periuk tu pun dipanaskan oleh besi tu. Maka nasi tu boleh masak. Okey? Lepas tu wayar penyambung terdiri pada dawai-dawai logam yang halus. Okey, dawai kuprum digunakan kerana mempunyai kerintangan yang rendah. Tujuan kita guna dawai kuprum tu yang pertama, kuprum ni murah, mudah didapati. Apa lagi? Dia banyak wujud dalam bumi ni, dia banyak. Okey. Yang lagi molek pada wayar kuprum adalah wayar emas. Emas. Tapi kita tak guna emas sebab apa? Emas ni dia mahal. Logam tu tak banyak wujud dekat bumi ni. Lepas tu dia berharga lah dawai emas ni. Kalau ikutnya yang terbaik dawai adalah dawai emas. Tapi kita tak guna. Kecuali awak terlalu kaya nak guna dawai dalam rumah pun nak guna emas. Boleh. Tapi berhati-hati lah. Sekejap ya orang main meropok rumah awak. Bezin dia. Beza dia rintangan. Okay, rintangan. Kalau awak guna rintangan yang rendah, awak boleh jimat elektrik. Sebab kemas tu lah. Disebabkan emas tu rintangan dia rendah. Dia boleh jimat elektrik. Dia boleh selamat. Penggunaan dia selamat. Penggunaan tenaga yang efisien. Maksudnya tak ada panas-panas. Okay? Kalau guna dawai kuprum ni boleh. Tapi lama-lama kalau kita guna kuprum ni dia boleh panas juga. Okay? Okay, ni beza antara konduktor, semikonduktor dan superkonduktor. Okay? Superkonduktor ni kalau awak tarik dalam YouTube tu banyak aplikasi dia. Kalau awak tengok kereta api dekat Jepun. Kereta api dekat Jepun tu sebenarnya dia guna superkonduktor. Kereta api tu terapung di udara.
Saya tunjuk satu. Stop sharing sekejap. Kenapa sebenarnya ada 39? Kalau 2, 37 masuk. Maksudnya 2 orang tak masuk. Oh, alhamdulillah, bagus. Penyertaan semakin tinggi. Sekejap eh. Kita biar ping wide. Sekejap. Saya buka YouTube. YouTube. Super. Superconductor train. Awak tengok ni yang digunakan Jepun. Kalau ikut tu train tu terapung di atas landasan dia. Sebab apa? Sebab dia guna superconductor. Push this. What's wrong? En flaske til mig, der er helt jo. Ja, okay. Der er ikke nogen isolering. Nej, der er ikke nogen isolering. Der er nogen isolering, der har brugt til en eller anden. Nampak tak video ke putus-putus? Nampak. Nampak. Jelas Antara kelebihan superconductor ni, dia jadi terapung. Levitation. Dia tak ada halangan kan. Dia nak break kan dia tu? Dia nak break tu dia guna sistem magnet pula. This episode was made possible by the Vsauce 3 Patreon. To support Vsauce 3 and get early access to videos, wallpapers, live hangouts, and more, sign up at patreon.com. Apa? Dia mudah. Susah nak macam nak kembali. Dia yang pertama dia tak apa tu dia panggil, dia tak terbabas terkeluar daripada landasan dia. Lepas tu kalau awak nak tengok lagi, awak tengok YouTube banyak pasal dia cerita pasal superconductor. Lagi kelebihan dia tanpa sebarang rintangan. Tak ada rintangan. Nilai kerintangan dia menghampiri kosong. Okay. Tapi cumanya nak menghampiri kosong ni dia nak suhu yang sejuk. Sebab tu kalau awak tengok tadi dekat ray dia tu ada macam berasap sikit tak. Dia guna dry ice. Okay. Bukan konduktor ni tak boleh mengalirkan elektrik. Semiconductor yang dia boleh bertindak sebagai konduktor dan penebak. Waktu kita belajar dalam bab elektronik lagi. Konduktor ni macam biasa dia boleh mengalirkan elektrik. Contoh kalau bukan konduktor, kalau kotak fuse. Kalau dalam rumah awak ni kotak fuse ni dalam rumah. Kalau nak kena pasti ada dalam rumah tu kotak fuse. Yang tu banyak jasa pada kita. Okay. Kalau semiconductor, silikon yang banyak digunakan dalam industri elektronik, seperti dalam komputer, dalam telefon awak. Dalam telefon awak banyak guna silikon, germanium, okay, yang boleh bertindak sebagai semiconductor. Dia boleh bertindak sebagai konduktor, dia boleh bertindak sebagai penebak. Okay. Konduktor banyak digunakan daripada pendawaian dalam rumah. Okay. Superkonduktor, okay, banyak digunakan dalam teknologi perubatan, banyak dalam MRI, kita nak scan badan, guna superkonduktor. Okay. Ni superkonduktor ni, bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa sebarang rintangan.
Kalau kita tengok magnet tu dia bertindak seperti magnet dan dia terapung. Terapung pula dia tak pergi merata-rata, dia terapung tetap. Kalau kita tolak dia gerak ikut landasan dia saja. Sebab tu di Jepun kalau awak tengok train dia jarang berlaku kemalangan. Okey, sebelum tu kita nak buat contoh soalan sekali. Kerintangan dawai konstanten yang panjangnya 50 cm, 0.6 mm, diameter dia 0.6 ialah 49 darab 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Hitungkan rintangan dawai konstanten. Jadi rumus dia rintangan adalah R sama dengan rho L bahagi dengan A tak? Jadi rho kerintangan adalah 49 darab 10 kuasa 8, 49 darab 10 kuasa negatif 8. L dia, panjang dia 50 cm. 50 cm tukar kepada meter berapa? 0.5 tak? Bahagi dengan luas keratan rentas dia, diameter dia 0.6. Okey. Kalau bulat, dawai yang bulat gini, kalau kita nak cari luas keratan rentas bulat ni kena guna rumus apa? Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 tak? Okey, tapi sini dia beri diameter. Diameter kalau nak cari J kena bahagi 2. Jadi 0. J dia sama dengan 0.3 mm. Milimeter. Mili tu 10 kuasa negatif 3. Jadi sini dekat A ni pi darab dengan J dia adalah 0.3 mili darab 10 kuasa negatif 3 kuasa 2. So dapatlah jawapan dia ni 0.867 ohm. Boleh? Kat mana dah faham? Kita pelik tadi apa jadi 3 darab 10 kuasa negatif 4. Sebab sini 0.3. Kalau saya ubah jadi 3 darab 10 kuasa negatif 4. Sini. Okey. Boleh? Boleh tu. Okay, so macam biasa buku modul ada buku modul? Ada. Hilang. Ada. Buku modul muka surat kat mana? Muka surat 117. 117 contoh 1. Boleh tak? Agak-agak. Ada tu. Muka surat 117 contoh 1. Cuba. Okay, contoh 1 dalam masa kita habis sampai pukul 11, dalam masa sejam ni awak buat contoh tu satu tu je, lepas tu hantar saya nak semua ada dalam ni hantar pada saya hari ni. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh ke? Boleh. Tak payah. Ambil gambar sekeping atau saya nak tengok. Boleh? Okay. Boleh. Sebelum awak left group, okay, saya nak awak tulis nama sini. Nama. Sila tulis nama di sini. Nama dan kelas. Nampak? Okey. Okay. So itu saja untuk hari ini. Kita jumpa esok. Okay. Sebelum left, sila tulis nama dengan kelas sebagai tanda kehadiran. So kita tutup
kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sama. Sama. Kasih Sama. cikgu. Sama-sama. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama.